خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. رب يسر ولا تعسر يا كريم. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang keempat berkaitan dengan hukum hakam munakahat. Kita dah sampai pada muka surat 46. 146. Dua orang saksi sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada rukun yang terakhir lah ni. Dua orang saksi ni. Ya. Dua orang saksi ni rukun yang terakhir. Kita kalau dalam bab pernikahan ni dia ada 5 rukun lah. Ya, seperti mana kita dah bahaskan sebelum ni. Jadi kita ulang dulu. Yang pertamanya apa dia? Iaitu sirah. Iaitu sirah ataupun lafaz. Ya, lafaz. Aku nikahkan Dika, kemudian aku terima nikahnya, begitu. Itu lafaz. Itu sirah. Yang kedua, rukun yang kedua iaitu adanya suamilah ataupun pengantin lelaki lah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya adanya pengantin perempuan. Adanya pengantin perempuan, itu yang ketiga. Kemudian yang keempatnya ada wali. Ya, wali nikah ni lah. Ya, wali nikah. Dan yang kelimanya yang kita akan belajar hari ini, yang kita akan muzakarahkan hari ini, iaitu 2 orang saksi. 2 orang saksi. Ini rukun yang kelima lah. Maknanya bila sebut rukun sahaja dia mesti kelima-lima ni mesti ada. Ya. Kelima-lima ni mesti ada bila sebut rukun sahaja. Sebab antara ta'rifan rukun ni iaitu la budda minhu. Tidak dapat tidak, dia mesti ada sekali. Itu dia. Ya. Macam kita kata rukun solat lah. Ya, tidak dapat tidak, dia mesti ada sekali. Itu dia. Dia kata akad perkahwinan. Akad ni maknanya ikatan lah. Ikatan perkahwinan adalah sama dengan akad yang lain yang disyaratkan redha, ijab dan qabul. Bagaimanapun Islam memberikan akad perkahwinan ini penuh penghormatan dan kemuliaan. Kenapa? Kerana nikah ni sebenarnya kita menikah sampai ke akhir hayat. Ya. Kita menikah sampai ke akhir hayat, itu tujuan kita. Macam orang hari ni kata hingga ke syurga kan. Itu dia punya istilah dia apa, til jannah kan. Istilah dia sehingga ke syurga. Begitu. Ya. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak ada menikah ni sebab semata-mata nak menikah 10 tahun sahaja, tak ada. Ya. Ataupun nak menikah 5 tahun sahaja, tak ada. Kita menikah ni untuk kehidupan kita. Kita tahu yang kita akan hidup dengan pasangan kita tu. Itu dia. Jadi penuh penghormatan dan kemuliaan yang bersifat keagamaan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, mereka yang melangkah ke alam perkahwinan dianggap sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ibadah yang diberikan apa? Diberikan ganjaran. Jadi asal hukum kita kata hukum kepada persetubuhan ni, jima' ni haram asalnya. Melainkan dia dihalalkan setelah apa? Setelah akad nikah. Maka akad nikah ni satu benda yang sangat mulia. Iaitu menghalalkan benda yang diharamkan sebelumnya. Gitu. Ya. Kita tak boleh sentuh wanita ni, tapi dengan akad nikah kita boleh sentuh dia. Gitu. Ya. Kita tak boleh menyetubuhi dia,
Tapi dengan akad nikah ni kita boleh setubuh dengan dia, begitu. Maka akad nikah ni iaitu satu benda yang kita katakan sebagai ibadah yang besar. Ibadah yang besar. Dibuka pintu rezeki dan sebagainya, banyaklah berkaitan dengan pernikahan ni. Sebab tu Nabi SAW pernah sabdakan, usalli wa anamu, aku solat dan aku tidur. Kata Nabi SAW, usalli wa anamu, aku solat dan aku tidur. Wa asumu, dan aku puasa. Wa uftiru, dan aku berbuka daripada puasa. Wa atazawwaju, dan aku juga bernikah. Kata Nabi SAW wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ana usalli, aku pun solat. Wa anamu, dan aku juga tidur. Kemudian wa asumu, dan aku juga puasa. Wa uftiru, dan aku juga berbuka. Kata Nabi SAW. Wa atazawwaju, dan aku pun bernikah. Kata Nabi SAW wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ni. Maka sesiapa yang menolak sunnahku ini, maka dia bukanlah di kalanganku. Kata Nabi SAW wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Maknanya di sini kita faham baginda Nabi SAW juga dia seperti manusia. Dia adalah manusia, tetapi dia bukanlah seperti manusia biasa. Itu kita kena ingatlah. Nabi SAW dia adalah manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Nabi SAW dalam kasidah dia kata apa? Muhammadun basharun laisa kal bashari. Muhammad itu dia manusia, basharun laisa kal bashari, tetapi tidaklah seperti manusia-manusia yang lainnya. Itu kita kena ingat. Kalau kita mengaji dalam akidah, para Nabi alaihi wassalatu wassalam, dia ada sifat-sifat yang harus bagi mereka, iaitu dipanggil dengan nama sifat arad basyariyah. Apa makna arad basyariyah? Iaitulah sifat-sifat kemanusiaan. Tetapi sifat-sifat kemanusiaan itu dia ada syarat dia, iaitu sifat-sifat kemanusiaan yang tidak merendahkan martabat mereka sebagai seorang Nabi dan Rasul. Itu dia. Contoh kita kata sifat kemanusiaan seperti sakit teruk, buta ke pekak ke, maka itu tidak. Mereka ada juga sakit, tetapi sakit itu tidaklah sehingga manusia lari daripada mereka. Sehingga tidaklah manusia itu lari daripada mereka. Kan kita pernah dengar kisah siapa? Nabi Ayub kan? Nabi Ayub alaihissalam, yang mana kena penyakit kulit yang teruk kan, sehingga dikatakan dia punya kulit dia tu sampai gugur, isi dia sampai gugur. Dan itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah, itu adalah satu kisah, itu adalah satu hikayat ataupun kisah Israiliyat. Dia bukanlah kisah yang sahih. Cuma ada ulama kata Nabi Ayub alaihissalam ni dia memang sakit, tetapi bukanlah sakit sehingga manusia itu lari daripada dia. Kerana kalaulah manusia lari daripada dia, maka sudah pastilah Nabi Ayub tidak dapat menyampaikan wahyu. Kerana dia adalah Rasul yang wajib menyampaikan wahyu. Dia adalah Rasul yang wajib menyampaikan wahyu. Maka kalau manusia lari daripada dia, macam mana dia nak laksanakan tugas dia? Ini kata para ulama. Itu dia. Tetapi tidaklah kita menolak sepenuhnya kisah-kisah Israiliyat. Itu kita punya pandangan. Al-Imam Ibn Hisham menerima juga kisah-kisah yang Israiliyat ini dengan syarat dia tidak, kita kata, tidak membawa kepada rosaknya akidah. Itu tak apa, tak ada masalah. Jadi Nabi SAW pun dia seperti mana manusia, tetapi bukanlah manusia biasa, yang mana dia pun berkahwin dan sebagainya. Dan kata Nabi SAW,
Sesiapa yang faman raghiba, siapa yang menafikan ataupun siapa yang menolak sunnahku, antaranya sunnah bernikah dan sebagainya, maka dia bukanlah di kalanganku. Soalannya para ulama, kita tengok ada yang dipanggil sebagai ulama uzzab, iaitu ulama yang bujang. Contohnya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, ya, yang famous hari ni kita baca kitab-kitab dia, kitab hadis 40, dan banyak lagi kitab-kitab Al-Imam An-Nawawi. Kata para ulama, bukanlah Al-Imam An-Nawawi itu dia mengelak daripada berkahwin, tidak. Tetapi Al-Imam An-Nawawi itu dia sibuk dengan ilmu, sibuk dengan menjawab hukum hakam, ya, masyarakat yang bertanya kepada dia, sibuk dengan mengarang kitab, sehinggalah tidak ada kesempatan untuk berkahwin gitu. Bukan dia menolak, ya. Sebab setengah daripada fitnah yang mereka fitnahkan kepada para ulama kita sebenarnya beramai, tuan-tuan, ya. Ada satu kitab yang dikarang oleh para ulama kita, kitab tu berkaitan dengan ulama yang bujang. Ya, kerana apa? Kerana mereka ini terlalu sibuk dengan ilmu. Yang hari ini kita berterima kasih kepada Al-Imam An-Nawawi. Kita dapat kitab-kitab mengaji kitab Imam Nawawi sampai ke hari ini, masya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi konteks hadis tu kita kena faham. Okey? Kemudian dia kata, oleh sebab akad nikah memberi kesan yang besar untuk menghalalkan pergaulan suami isteri, mewajibkan pemberian mas kahwin dan nafkah, ya, mensabitkan nasab, hak pewarisan, yakni hak pusaka, tanggungjawab bersama, dan ketaatan. Agama Islam mewajibkan sekurang-kurangnya dua orang hadir menjadi saksi akad perkahwinan tersebut sebagai langkah berhati-hati. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dia maknanya kita ni bukan sekadar kita ni nikah sahaja, dia ada lagi banyak lagi tanggungjawab. Tanggungjawab nafkahnya, tanggungjawab yang lain-lain lah. Tu dia. Sebab tu dikatakan oleh baginda Nabi SAW, ma at'amta zaujataka fahuwa laka sadaqah. Apa yang kamu beri makan, maknanya dari segi nafkah kepada isteri kamu, maka itu dikira sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini nafkah wajib, tetapi pahalanya pahala sedekah. Masya-Allah. Ya, pahala yang sedekah. Setiap maknanya daripada kita kata permulaan berkahwin sampailah ke hari ini, maka Allah kira apa yang kita berikan kepada isteri kita itu sebagai sedekah. Masya-Allah. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Maknanya kita kahwin saja dapat pahala yang banyak, iaitu pahala sedekah kepada anak isteri. Begitu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maknanya mesti hadir dua orang saksi. Mesti hadir dua orang saksi. Dia kata apa? Sebagai langkah berhati-hati. Sebagai langkah berhati-hati. Sebab itu kalau baru-baru ni kan kita pernah dengar tentang nikah online. Ya? Nikah online ni tuan-tuan, saya minta maaf lah. Sebabnya secara fizikalnya dua orang saksi pun tak ada. Ya, secara fizikalnya. Dan nikah online ni pula dia adalah secara virtual, yang mana kita melihat di skrin itu wanita tersebut, yang kita kata kita lihat daripada skrin tu tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita pun tak tahu adakah dia redha ataupun dipaksa. Banyak bab ni. Adakah berlaku di situ, berlaku penipuan dan sebagainya. Banyak sangat perkara yang kita risaukan. Sebab itulah para ulama kita, kebanyakan ulama kita mengatakan tidak sah nikah online. Kebanyakan ulama kita. Ya. Sebab apa? Sebab kalaulah jauh daripada dua marhalah, kan kita pernah belajar kalau wali jauh daripada dua marhalah, boleh sahaja kita bagi kepada wali hakim, selesai masalah. Ya. Itu lebih yakin. Itu lebih yakin. Bagaimana yang terjadi pada hari ini, alhamdulillah lah. Kalau nak nikah senang tuan-tuan. Waktu PKP ni lagi senang. Ya. Pergi ke pejabat agama tu, dua orang je, laki bini, apa pengantin laki pengantin perempuan,
Kemudian dia ada lagi 2 orang daripada wakil keluarga untuk jadi saksi, selesai masalah. Kenduri pun tak ramai orang datang, kan? Sebab apa? Dia ada dia punya had dia. Jadi siapa yang nak kahwin waktu PKP ni silakan. Ya. Itu dia. Sebab apa? Sebab jimat cermat tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hikmah lah. Hikmah bagi yang dulunya nak kahwin punyalah susah. Tapi alhamdulillah waktu PKP ni senang kahwin dia. Itu hikmah lah, salah satu hikmah dia. Ini pula tambah PKP lagi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, cuma yang duduk jauh tu itu susah sikit lah, kan? Cuma saya rasa saya tak silap saya, yang duduk jauh pun dia boleh ambil surat. Sekarang ni yang duduk jauh pun dia boleh ambil surat, tetapi dia ada had keluarga yang boleh datang. Itu dia. Ya. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hal ini adalah kerana hak-hak berkenaan kemungkinan terdedah kepada keingkaran pasangan suami isteri tersebut. Sementara saksi-saksi pula mestilah memenuhi syarat-syarat tertentu supaya mereka dipercayai dan memuaskan hati untuk mensabitkan hak-hak tersebut jika berlaku riak-riak pertelingkahan suami isteri atau seorang daripada mereka mengingkarinya. Itu dia. Maknanya kalau kita kata kita ni contohnya ada pengantin dia tak melaksanakan hak daripada akad dia, dari segi mahar ke dan sebagainya, dia beritahu kan, maka ketika tersebut ada 2 orang saksi yang boleh menjadi saksi untuk apa? Untuk menyelesaikan pertikaian tu. Sebab apa? Sebab dah jelas ada saksi. Begitu. Untuk menyelesaikan apa-apa pertikaian. Sebab dah jelas adanya saksi. Dan saksi ni dia mesti ada syarat dia. Ya, dia tak boleh kita pergi ambil saksi yang mana mungkin dia ada masalah mental dan sebagainya, itu tak boleh lah. Dia ada dia punya saksi-saksi dia. Okey. Hal ini berdasarkan kepada hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin illa biwali wa syahidai adlin wa ma kana ghaira dhalika fa huwa batilun. Ini dalam riwayat Ibn Hibban. Yang bermaksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sah nikah melainkan oleh wali, maknanya oleh seorang wali, dan dengan adanya 2 orang saksi yang adil. Makna saksi yang adil ni tuan-tuan, itu saksi yang tak fasik. Ya, tak fasik. Itu dia. Jadi fasik ni tuan-tuan, dia ada terbahagi pada 2 pula ya. Fasik ni dia terbahagi kepada 2. Fasik ia dipanggil dengan nama fasik besar. Ni kita ambil bahasa Melayu je lah ya. Fasik besar. Dan dia ada satu lagi fasik kecil. Dia ada fasik besar dan dia ada fasik kecil. Fasik besar ni tuan-tuan, dia adalah fasik yang membawa seseorang itu terkeluar daripada Islam. Maksudnya terbatal iman dia. Iaitu apa? Antaranya munafik. Antaranya orang yang munafik. Itu fasik besar. Maknanya maksiat lah. Fasik ni maknanya si pembuat maksiat tu. Dia panggil dengan maksiat besar. Iaitu apa? Orang yang keluar daripada, orang yang menjadi munafik. Munafik ni dengan makna apa? Munafik ni dengan makna batinnya kafir, zahirnya Islam. Batinnya kafir, zahirnya Islam. Zahirnya solat, zahirnya puasa, zahirnya duduk dengan kita kata solat sama-sama, tetapi batinnya itu sebenarnya ingkar kepada Allah Ta'ala. Batinnya sebenarnya ingkar kepada baginda Nabi SAW. Itu dia. Golongan begini tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia ini akan dikumpulkan bersama dengan golongan kufar nanti di hari akhirat. Tetapi di dunia dia dianggap sebagai Muslim. Ya, di dunia dia dianggap sebagai Muslim. Maknanya kalau dia mati, dia akan tetap dikafankan, dia akan tetap ditanamkan di perkuburan umat Islam macam biasa. Sebab apa? Kaedah mengatakan nahkumu bil zahir, kita menghukumkan dengan zahir. Makna zahir Islam, kita tengok dia Islam macam biasa, solat dan sebagainya, tak tahu pula batinnya kafir. Itu dia.
Okey. Itu selalu di zaman Rasulullah SAW. Antaranya siapa? Antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul antaranya. Okey. Kemudian yang kedua adalah munafik yang fasik yang kecil. Fasik yang kecil, itu ahli maksiat yang kecil. Maknanya yang kecil ini apa? Tidak mengeluarkan dia daripada Islam. Yang pertama tadi mengeluarkan dia daripada Islam, ya. Fasik yang besar tadi. Fasik yang kedua ini adalah fasik yang tidak mengeluarkan dia daripada Islam. Iaitu apa? Antaranya berterusan buat maksiat, ya. Kemudian dia ni berbohong. Kemudian dia melakukan ghibah. Ghibah ni maknanya kita kata bawa mulut, bawa cerita dan sebagainya. Dia melakukan fitnah dan sebagainya. Adu domba, namimah, banyaklah, ya. Dan segala lagi perbuatan-perbuatan yang mazmumah ini yang dia lakukan secara berterusan. Itu dia. Ini fasik. Dalam perbahasan ni panjang lagi tuan, ya. Tapi tak apalah, kita sikitkan sahaja. Jadi dia kata saksi ni mestilah adil. Maknanya tidak fasik. Kalau contohnya kita tak tahu dia itu adalah fasik, ya, kita tengok dia ni relax je, solat dan sebagainya, maka di situ tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Fasik dia tu hanya Allah yang tahu. Secara zahir kita hukum dia okey, dia adalah orang yang adil, maknanya tidak fasik. Ya. Kerana benda ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah bukan senang kita nak tahu. Melainkan kalau memang masyhur dia tu fasik. Orang kampung semua tahu dia ni memang setiap minggu pergi beli nombor, contoh macam itulah. Kan? Setiap minggu pergi minum arak. Itu kalau orang dah tahu, itu lain cerita. Okey. Jadi dia kata pernikahan selain daripada itu adalah batal. Ini riwayat Ibn Hibban. Maknanya di sini apa dia? Nikah ni wajib ada wali dan wajib ada saksi. Itu dia. Kemudian syarat-syarat saksi. Syarat-syarat saksi. Ini kita nak tengok, kita nak tahu apa syarat saksi ni. Maknanya bukan semua orang dia ada syarat dia. Okey. Yang pertama, syarat-syarat saksi adalah seperti berikut. Yang pertama, Islam. Dia tulis sini apa? Islam. Dia kata akad nikah tidak sah jika orang bukan Islam menjadi saksi. Hal ini adalah kerana akad nikah merupakan perkara yang berkaitan dengan agama. Itu dia. Oleh itu, saksinya hendaklah orang yang beragama Islam. Kerana persaksian orang bukan Islam tidak boleh dipercayai terhadap orang Islam. Itu dia. Ya. Jadi ini adalah kaitnya dengan agama. Kaitnya dengan agama. Nikah ni kaitnya dengan agama. Maka mestilah saksi itu mestilah agamanya mesti agama Islam. Sebab apa kalau berlaku masalah nanti kita risau antara hikmahnya lah. Kita risau kalaulah dia ni bukan Islam, maka dirisaukan yang bukan Islam ni dia mesti ada. Kita kata sesuatu yang boleh kita sangka-sangka pada dia. Kerana orang yang bukan Islam ni kita masih lagi dengan sangkaan-sangkaan pada dia. Begitu. Ya. Orang bukan Islam ni dia masih lagi sangkaan-sangkaan. Kenapa? Kerana dalam hati mereka ini kita memang tahu mereka selalunya pada kebiasaannya memang memusuhi Islam. Itu pada kebiasaannya. Orang bukan Islam ini. Okey. Tambahan pula persaksian adalah kuasa dan orang bukan Islam tidak mempunyai kuasa ke atas orang Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Yang bermaksud dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong, maknanya jadi wali bagi setengahnya yang lain. Maknanya hanya orang yang Islam sahaja yang boleh menjadi wali kepada orang Islam yang lain. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Yang bermaksud dan Allah tidak sekali-kali memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman. Itu yang pertama, iaitu apa? Islam. Yang kedua, lelaki. Lelaki dalam bahasa Arab dia panggil az-zukurah. Ya, lelaki. Az-zukurah, ya. Akad nikah tidak sah dengan saksi perempuan.
atau dengan seorang saksi lelaki dan 2 orang saksi perempuan. Begitu. Kerana ini ada nas dalam hadis, ya. Ada nas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iaitu Nabi SAW memang bersabda bahawasanya saksi itu untuk akad nikah ni adalah lelaki. Ya, mestilah lelaki. Tapi kalau dalam bab hukum jual beli, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, itu saksi perempuan tak ada masalah, ya. Dalam bab hukum muamalah, bab perempuan sebagai saksi ini tak ada masalah. Tapi lelaki dalam bab akad nikah ini mesti lelaki yang menjadi saksi. Az-Zuhri ini ulama tabi'in. Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala berkata, radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bila tabi'in ni boleh kita sebut dengan radhiyallahu ta'ala anhu juga, daripada dalil Quran, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Okey, dia kata telah berlaku sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu persaksian orang perempuan tidak harus dalam perkara hudud, nikah dan cerai. Ini 3 perkara ni. Ya, persaksian orang perempuan tidak harus dalam perkara hudud, nikah dan cerai. Tabi'in ni Az-Zuhri, dia kata Az-Zuhri ialah seorang, Az-Zuhri ni maknanya nama dia adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya, namanya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya. Ialah seorang daripada tabi'in. Tabi'in ni macam mana, tuan-tuan? Tabi'in ni maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati dalam keadaan, wafat dalam keadaan beriman, maka mereka ini digelar sebagai sahabat. Okey, yang melihat Rasulullah SAW, beriman dengan Rasulullah dan meninggal dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Kemudian bawah daripada lapisan sahabat dipanggil tabi'in. Boleh faham? Bawah daripada lapisan sahabat dipanggil tabi'in. Tabi'in ni, apa takrifan tabi'in? Iaitu mereka yang tidak jumpa Rasulullah, tapi mereka jumpa sahabat. Itu tabi'in. Ya, mereka jumpa sahabat dan mereka beriman, dan mereka ini meninggal dunia dalam keadaan beriman. Itu ta'rifan tabi'in. Maknanya mereka yang jumpa sahabat, tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu dia. Bawah dia tu ada lagi, ya, lapisan dia, iaitu yang jumpa tabi'in, tak jumpa sahabat, tak jumpa Rasulullah, dipanggil dengan tabi'in. Itu dia. Dia ikut lapisan dia. Bawah tu ada lagi. Ya, bawah tu ada lagi. Dia panggil dengan itba'ut tabi'in. Itu dia. Nah, itu zaman-zaman kita kata zaman-zaman salaf lah. Okey. Az-Zuhri ialah seorang daripada tabi'in, dan ucapan para tabi'in adalah sama seperti hadis marfu'. Apa makna hadis marfu' ni, tuan-tuan? Iaitu hadis yang diangkat. Marfu' ni maknanya diangkat. Diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kata-kata para sahabat ni, dia seolah-olah kita kata hadis marfu'. Begitu. Ucapan para tabi'in ni adalah sama seperti hadis marfu'. Maknanya dia punya darjat dia. Darjat dia tu adalah hadis marfu'. Sama seperti hadis marfu'. Iaitu hadis yang diangkatkan, disandarkan terus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti mana yang diperakui oleh para ulama. Itu dia. Kenapa, tuan-tuan? Kerana tak mungkin tabi'in ini kata satu perkara itu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia ni mestilah mendengar daripada sahabat yang jumpa Rasulullah. Itu dia. Jadi taraf dia tu, umpama kita kata hadis marfu', begitu. Ya. Kemudian itu yang kedua, ya. Syarat yang kedua, lelaki. Pertama Islam, kemudian lelaki. Yang ketiga, berakal. Al-aqlu wal bulugh. Dalam kitab fiqh manhaji, yang dalam kitab Arabnya disebut al-aqlu wal bulugh. Bulugh tak ada di sini. Oh, bulugh tak ada. Tak apalah. Al-aqlu wal bulugh, iaitu berakal dan sampai umurnya.
berakal dan sampai umurnya. Maknanya telah balik. Telah balik. Di sini ditulis berakal saja ya. Dia sebenarnya berakal dan telah balik. Okey. Perkahwinan tidak sah dengan, maknanya akad nikah tu tidak sah dengan kehadiran saksi yang gila. Maknanya gila ni dengan makna zawalul aqli, iaitu tiada akal. Maknanya begitu. Dan kanak-kanak. Kanak-kanak ni, takrifan kanak-kanak ni iaitu yang tidak sampai had umur balignya. Yang tidak baligh. Begitu. Kanak-kanak ni maknanya yang tidak baligh lagi. Maknanya kanak-kanak yang tidak baligh itu tidak boleh menjadi saksi. Begitu. Maknanya pertamanya dia mestilah tidak gila, yang keduanya mestilah telah baligh. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya bila kita kata tak gila tu, itu kita faham, maknanya dia normal. Okey. Yang keduanya baligh. Baligh ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dalam mazhab Syafi'i kita dikatakan tamamu 15 sanatan fi dzakari wal unsa wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li 9 sinin wal haidu li 9 sinin. Dalam kitab Safinatun Najah menyatakan apa dia? Iaitu sempurna umurnya 15 tahun Hijri. Ya, sempurna umurnya 15 tahun Hijri. Kalau kita sekarang ni kita ikut tahun Masihi, umur kita. Kan? Ikut Januari, Februari, Mac, April. Kalau tahun Hijri itu maknanya yang ikut kepada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Itu bulan-bulan Islam tu. Itu dinamakan dengan nama tarikh Hijri. Maknanya apa? Tamamu 15 sanatan fi dzakari wal unsa. Maknanya kalau seseorang itu tidak keluar darah haid ataupun mani, secara automatiknya umurnya 15 tahun Hijri dikira telah baligh. Umurnya 15 tahun Hijri dikira telah baligh. Kalau tak keluar. Kalau tak keluar. Kenapa tak semayang ni? Umur dah berapa? Contohnya umur 12 tahun kan? Kenapa tak semayang ni? Saya tak datang lagi, tak baligh lagi contohnya. Itu kita boleh faham lagi lah. Sebab apa? Sebab had umurnya adalah 15 tahun Hijri. Baru dikira baligh. Okey? Tapi kalau contohnya umur dia dah 18 tahun, 19 tahun. Tak semayang juga contohnya kan? Kita pun tanya dia, kenapa tak semayang lagi? Saya tak baligh lagi. Tak boleh lah. Kalau umur 19 tahun dia kata tak baligh lagi, tak boleh lah, tak valid lah tu. Sebab apa? Sebab kalau contohnya tak keluar air mani ataupun tak keluar darah haid, maka dia dikira automatik telah baligh semasa umurnya 15 tahun Hijri. Itu dia. Dan perbahasan tu panjang lagi lah ya. Tapi tak apalah. Ini secara ringkasnya. Sebab dia ada lagi perbahasan wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li 9 sinin wal haidu li 9 sinin. Itu kita akan bahaskan dalam mungkin dalam fiqh ibadah lah. Okey. Jadi itu makna kita kata sebagai haid. Sebagai apa? Sebagai haid ataupun sebagai keluarnya mani, dikira sebagai baligh. Begitu. Okey, dikira sebagai baligh. Tapi kalau contohnya solat ini, anaknya umur 7 tahun disuruh untuk solat. Umur 10 tahun itu dipukul kan? Disuruh oleh Nabi SAW untuk minta dia untuk solat juga. Maknanya walaupun umurnya belum baligh sekalipun, maka dia mestilah solat. Tetapi solat itu bukanlah wajib bagi dia. Tu kena ingat. Ya. Solat itu bukanlah wajib bagi dia. Yang wajibnya ketika mana setelah dia baligh. Itu. Okey. Maka hal ini adalah kerana akad perkahwinan merupakan kedudukan yang penting. Jika hanya bersaksikan orang gila dan kanak-kanak, perkahwinan akan menjadi perkara remeh sahaja. Itu dia. Okey. Perkara akan menjadi, kita kata seolah-olah remeh saja. Dia bawa orang gila pula jadi saksi contohnya. Ataupun kanak-kanak kecil pula dah umur 7 tahun, umur 5 tahun jadi saksi. Kan? Susahlah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ditakuti dia akan menjadi seolah-olah remeh sangat benda ni. Itu dia. Kemudian dia kata adil. Ini antara syarat dia lagi. Okey, adil. Kedua-dua orang saksi, adil ni yang kita kata tadi bukan fasik ya. Itu kita kena ingat tadi. Adil ni maknanya bukan fasik. Okey. Kedua-dua orang saksi hendaklah adil.
walaupun kelihatan pada zahirnya sahaja. Maknanya pada zahirnya kita tengok dia ni okey, ya, dia jaga solatnya dan sebagainya. Maknanya melainkan kalau dia memang secara terang-terang dia menzahirkan dia punya kefasikan dia, itu lain cerita. Okey. Jadi kedua-dua orang saksi hendaklah adil walaupun kelihatan pada zahirnya sahaja. Itu dia. Walaupun kelihatan pada zahirnya sahaja. Maknanya di sini kita kata fasik yang kecil lah. Ya, fasik yang kecil. Fasik yang kecil ni maknanya dia buat dosa-dosa tetapi berterusan. Begitu. Itu dipanggil sebagai fasik. Kita dah bahaskan fasik yang besar tadi apa dia. Cuma fasik yang besar ni pun kita pun tak tahu kan. Sebab dia dalaman. Ini fasik yang kecil. Iaitu hal sebenar. Iaitu hal sebenar tidak diketahui dan kefasikannya tidak nyata, maknanya sembunyi. Oleh itu akad nikah tidak sah dengan saksi yang zahir fasiknya, kerana persaksian mereka tidak boleh dipercayai. Itu dia. Tidak boleh dipercayai. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kata para saksi ni dia tidak boleh, kita kata kalau zahir fasik tu, maka dia tidak boleh menjadi saksi. Okey? Kalau zahir kefasikan dia. Tetapi kalau wali, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, wali yang nak menikahkan anak tu, kalau contohnya wali ini zahir kefasikan dia, nak azan ke macam mana? Ya? Azan ke macam mana? Boleh, terus. Sikit lagi ya, kita ambil sikit lagi masa insya-Allah. Kalau wali, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau dia fasik, okey, nampak contohnya wali ni, ayah dia ni selalu setiap minggu pergi kedai arak contohnya, ataupun pergi main judi, ambil nombor ekor. Kan? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, maka para wali ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau dia datang, maka kita tahu dia adalah seorang fasik, maka dia tidak bolehlah untuk menjadi wali. Melainkan kalau dia istitabah. Istitabah ni maknanya dia kata aku taubat. Depan hakim dia kata aku taubat. Masa tu juga dia boleh menjadi wali. Masa tu juga dia boleh menjadi wali. Okey. Tetapi kalau saksi zahir kefasikan dia, kemudian dia kata aku nak taubat ni, maka tidak diterima. Sebab apa? Kita kena tahu fungsi wali ni adalah menikahkan tu. Fungsi saksi adalah apa dia? Dia akan menjadi saksi terhadap apa-apa masalah yang berlaku selepas daripada akad tu nanti. Itu fungsi saksi. Macam mana kita dah tahu tadi, kita kata fungsi saksi. Contohnya mungkin orang ni dia kata mahar macam ni. Kan? Tiba-tiba saksi pun dengar. Tiba-tiba berlaku pertikaian. Kata mahar tak macam ni dan sebagainya. Tapi saksi ni yang dengar, maka saksi ni akan menjadi kita punya dalil. Akan menjadi kita punya rujukan. Tapi kalau saksi tu fasik, dia kita kata kalau dia bertaubat depan hakim sekalipun, maka tetap ditolak. Melainkan wali. Sebab fungsi wali ini adalah untuk menikahkan, itu sahaja. Okey? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan kita kata fasik, itu adil. Adil pada zahir. Maknanya tidak fasik pada zahir. Itu dia. Kemudian, ini dua lagi, pendengaran yang baik. Pendengaran yang baik ni pun selesailah. Tidak sah akad nikah dengan saksi yang pekak, tak sah. Atau yang tidur. Hal ini disebabkan tujuan persaksian tidak tercapai kerana yang hendak disaksikan ialah apa dia? Perkataan, iaitu yang dilafaz tadi tu, melalui pendengaran. Dia kena dengar. Dia kena dengar, aku kahwinkan dikau dengan si fulan, si fulan, si fulan. Dia kena dengar. Dan dia kena dengar juga apa? Aku terima nikahnya, contohnya. Dia kena dengar benda tu. Kedua lafaz ini mestilah didengar. Okey? Kedua lafaz ini mestilah didengar. Iaitu aku nikahkan dikau dan juga aku terima nikah tu. Kedua-dua ni mesti didengar oleh saksi. Dia tak boleh saksi yang pekak. Okey, tak boleh saksi yang pekak. Ataupun dia tak boleh saksi yang tidur ketika mana sedang lafaz. Lepas tu kalau boleh, saksi tu memang kita kena beritahu dia dulu. Okey, kena beritahu dia dulu, jangan tidur ke apa semua, kena beritahu.
Ya, takut nanti dia tidur pula. Itu jadi masalah nanti. Okey. Dan yang terakhirnya penglihatan yang baik. Akad nikah juga tidak sah dengan saksi yang buta. Hal ini adalah kerana kata-kata tidak sabit, melainkan dengan melihat dan mendengarnya. Maknanya apa? Orang yang matanya tak buta, maka dia tahu siapa yang menuturkan. Boleh faham? Siapa yang menuturkan lafaz tu dia tahu. Tu dia. Kalau dia buta, dia dengar je suara, kadang-kadang dia tak tahu siapa yang menuturkan, tak yakin. Maka sebab tu dalam bab pernikahan ni dia mesti hati-hati, dia mesti ada yakin. Okey. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia tahu siapa yang menutur dengan yakin, dengan apa? Dengan melihat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi insya-Allah tuan-tuan ada soalan? Ya, saya. Ya, ya. Ya, saya. Dia dah Islamkan orang Sabah bagi laut tu hampir 100 orang kan. Satu orang, ya. Kerajaan Sabah, kerajaan Malaysia tidak membenarkan ABU pergi tempat dia lah untuk nak buat madrasah ke apa, untuk sekolah dia. Jadi kalau buat satu benda tu, tindakan kerajaan akan ambil tindakan pada ABU. Apakah sebenarnya mana orang pusat dia? Sedangkan kita Islam pun ramai, tapi dalam ilmu lagi tak tahu macam mana. Ya, ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia memang berita ni memang tersebar kan, tentang dia mengislamkan lebih kurang 100 orang lebih. Jadi alhamdulillah lah, itu satu usaha yang baik, satu dakwah yang baik lah, ya, mengislamkan. Cuma yang tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dia dalam bab kita kata orang yang famous ni, dia apa namanya, ada kita kata kerisauan, maknanya orang-orang yang biasalah, yang dengki ke dan sebagainya. Saya lebih nampak kepada itulah, ya, kedengkian dan sebagainya. Bukanlah mereka ni ataupun mungkin kita tak tahu tangan-tangan gaib yang golongan kufar ke dan sebagainya, ya, yang menolak supaya tidak dibina madrasah dan sebagainya, itu wallahu alam. Ya, kemungkinanlah kita tak tahu juga kan. Sebab dalam Malaysia kita pun orang-orang yang kita kata menentang Islam tu secara zahir. Menentang Islam tu secara zahir. Macam contohnya yang terbaru ni, Ibu Yati tu kan. Kan Ibu Yati yang dia punya syahadah tu, ilaha, ilara, ilama, aku Melayu 7 kali tu. Dia punya syahadah pun dah pelik tuan. Ya, aku Melayu, aku Melayu, aku Melayu 7 kali tu kan. Dan hari ni dia buat live secara terbuka dalam FB. Ya, dia buat live secara terbuka dalam FB. Kalau kita hari ni media masa kita terlalu meluas sangat. Dia tidak ada satu kita kata hadnya. Tidak ada orang yang melihat kepada benda ni. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemungkinan ada tangan-tangan gaib yang menghalang begitu. Mungkin daripada golongan kufar ke liberal dan sebagainya. Dan kemungkinan juga ada mungkin kita kata berlaku hasad dengki dan sebagainya. Okey. Jadi itu satu ceritalah. Kita pun tak pasti benda tu. Tapi kalau dah terjadi benda tu, kemungkinan antara dua ni saja. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, apa yang terjadi kepada orang-orang di situ? Itu dia. Apa yang terjadi kepada orang yang telah Islam? Sebenarnya tuan-tuan, bukan sekadar di sini, di Sabah, malah di banyak tempat, termasuklah di Negeri Sembilan sendiri. Saya jumpa beberapa orang mu'allaf yang baru masuk Islam, tetapi mereka ini tidak pergi ke kelas. Kelas yang dibuat di pusat dakwah untuk saudara baru. Akhir sekali mereka solat pun tidak. Saya ada jumpa satu orang, dia adalah apa namanya, dia daripada Kristian tak silap, dia convert masuk Islam sebab nak kahwin dengan seorang perempuan, nak kahwin dengan seorang wanita Islam. Itu tak apa dah. Tapi masalah yang berlaku apa dia tidak pergi ke kelas, sehingga kita kata menyebabkan sekarang ni yang saya tahu dia tetap juga dengan minum arak dan main judi. Solat tak buat. Okay, ini kita kata masalahnya adalah dia ada kemudahan, dia tak pergi. Tapi yang terjadi di sana tu, kita pun nak salahkan pun susah juga bagi orang di sana. Ya. Sebab di sana kita tahu mereka dah duduk di pedalaman. Dah duduk di pedalaman. Macam mana pula mereka nak pergi ke kelas misalnya? Melainkan mesti ada ustaz-ustaz yang korban untuk pergi ke sana. Sebaiknya ustaz-ustaz di sanalah
So saya terfikir juga, kan? Kita tengok tu iklan dia buat tu, rasa nak pergi ke sana juga. Jadi kalau pergi ke sana, kelas kita hari ni tak ada lah. Itu dia. Ya, sebab seronok tuan ya. Kita dapat ajarkan dia. Ya, dapat ajar dia ahli bata pun jadilah. Ya, supaya apa? Supaya dia boleh ajar pula anak-anak dia. Mungkin generasi dia nanti 10 tahun, 20 tahun, mereka pula yang akan mengajar umat. Kita tak tahu. Ya. Tapi itulah, kena ada ustaz-ustaz yang korban di sana tu. Kalau ada ustaz-ustaz di sana tu, sebaiknya ada ustaz-ustaz yang korban. Ya, mungkin kita kata di sini ada satu halangan, tetapi di sana ada lagi pintu-pintu yang boleh kita cuba untuk selamatkan mereka. Sebab kita risau takut mereka ini kembali kepada agama mereka kembali. Siapa yang berdosa? Yang berdosa tu nanti mereka yang memerintah, mereka yang bertanggungjawab terhadap agama umat Islam. Ini saya beritahu direct tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, sebab benda ni adalah amanah yang perlu kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan Allah beri kepada kita faham, Allah beri kepada kita sabat terhadap agama, dan moga-moga kita semua ya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurganya bersama dengan baginda Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nadratan wahidah wa yahfazuna ma fihi yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.